Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tugas yang ketiga, morfologi bahasa Melayu yang terdiri daripada saya, Nur Aisyah Nazira binti Gandhi, saya Nur Syarul, saya Nurul Anisti. Objektif pembelajaran yang dapat diperoleh ialah murid-murid dapat menghayali penggunaan kata kerja. Yang kedua, objektif kedua ialah murid-murid dapat membezakan penggunaan tertentu untuk imbuhan kata kerja. Yang ketiga ialah untuk menarik minat murid-murid mempelajari imbuhan kata kerja dengan menggunakan aplikasi PMK yang sesuai. Selamat pagi murid-murid. Hari ini cikgu nak ajar tentang topik kata kerja terbitan. Kata kerja terbitan ini ialah proses mengimbuhkan perkataan kata dasar dengan imbuhan untuk menghasilkan kata kerja terbitan. Dalam bahasa Melayu, kata kerja terbitan ini terbagi kepada 4 jenis, iaitu yang pertama, kata kerja terbitan awalan, yang kedua akhiran, apitan, dan juga sisipan. Sekarang kita akan belajar tentang imbuhan kata kerja men. Imbuhan kata kerja men ni akan membentuk kata kerja aktif sama ada transitif maupun tak transitif. Dalam bahasa Melayu, imbuhan kata kerja men terdapat 5 bentuk yang berbeza. Yang pertama, me. Yang kedua, mem. Ketiga, men. Keempat, meng. Dan juga menge. Dalam imbuhan awalan me, kata kerja dapat diterbitkan apabila dia berjumpa dengan kata dasar yang bermula dengan huruf P, T, K, S, R, L, W dan Y. Tapi apabila kita jumpa perkataan kata dasar yang bermula dengan P, T, K, S, kita kena ubah apabila kata terbitan me berjumpa dengan huruf P, T, K, S, mereka kena ubah bentuk asal dia. Yang P akan menjadi M. Contoh, potong. Kalau kita nak terbitkan dengan me, kita akan menjadi memotong. Kedua, T. Contohnya tanam. Kalau kita nak terbitkan dengan imbuhan me, kita akan jadi menanam. Jadi T akan jadi N. Apabila berjumpa dengan huruf K, contohnya karam, dia akan menjadi mengarang dan K akan jadi NG. Kalau jumpa S, contohnya siram, akan jadi menyiram. Jadi S jadi NY. Apabila imbuhan me berjumpa dengan perkataan yang bermula dengan R, L, W, Y, kata dasarnya tidak diubah. Jadi apabila diterbitkan macam R, merawat, L, melawat, mewangi ataupun meyakin, semua kata dasar tu tidak mengubah dan digunakan dengan kata asal dia. Seterusnya, apabila kita nak menerbitkan imbuhan mem, dia akan berlaku apabila mem berjumpa dengan perkataan yang bermula dengan huruf B, F, P ataupun V. Contoh, membaca, memfitnah, mempamer ataupun memveto. Yang ketiga, imbuhan men.
apabila berjumpa huruf D, C, J, S, Y, Z, T dan S. Di sini T dan S ni adalah kata pinjaman ke dalam bahasa Melayu. Contohnya kat sini T boleh mentafsir ataupun S mensyarat. Kalau jumpa dengan D, contohnya mendaki, mencuci, menjahit, mensyarat dan juga menjarah. Keempat, meng. Apabila berjumpa dengan huruf G, GH, KH ataupun bunyi vokal iaitu A, E, I, O, U. Contoh, menggali, menggairah, mengkhianat. Bunyi vokal contohnya perkataan angkat. Apabila kita jumpa perkataan yang bermula dengan vokal A, kita perlu memadankan perkataan tu dengan imbuhan meng. Jadi mengangkat. Akhir sekali menge. Menge ni dia khas sikit. Apabila kita berjumpa dengan kata dasar satu suku kata, contohnya cat akan menjadi mengecat, kos mengekos, mok mengemok. Terusnya, apabila kata dasar berjumpa dengan imbuhan ber, ter, diper, memper, ejaan asal dia akan dikekalkan. Contohnya guna. Apabila ditambah imbuhan jadi berguna, terguna, diperguna, memperguna ataupun diguna. Tapi nampak tak sini semua ada R. Jadi apabila imbuhan ber, ter, diper, memper ni diterbitkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf R, huruf R itu akan digugurkan. Contoh, perkataan rasa. Apabila perkataan diimbuhkan, dia akan jadi berasa, terasa, diperasa, memperasa ataupun dirasa. Okey, hari ini kita akan belajar tentang imbuhan akhiran kata kerja. Imbuhan akhiran kata kerja terbahagi kepada dua jenis, iaitu pertama imbuhan akhiran kan dan imbuhan akhiran i. Okey. Kedua-dua imbuhan akhiran ini dapat digunakan dalam golongan kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan kata tugas. Contoh bagi kata nama. Kata nama, contoh kita ambil waris. Waris, apabila dimasukkan dengan kata imbuhan akhiran kan, dia jadi wariskan. Kalau dia dimasukkan dengan imbuhan akhiran i, dia jadi mewarisi. Contoh lain bagi kata kerja. Contoh kata kerja, kita ambil kata kerja naik. Kata kerja naik dimasukkan dengan imbuhan akhiran kan, dia jadi naikkan. Kalau diguna imbuhan akhiran i, dia jadi naiki. Seterusnya, imbuhan kata adjektif. Contoh kata adjektif ialah dekat. Dekat kata adjektif dan dimasukkan dengan dengan imbuhan akhiran kan, dia akan jadi imbuhan, dia akan jadi dekatkan. Kalau dia dimasukkan dengan imbuhan akhiran i, dia akan jadi dekati. Okey, yang terakhir, kata tugas. Kata tugas ni tak semua kata tugas yang terlibat dan boleh digunakan dalam imbuhan akhiran. Contoh, kita ambil kata tugas
Kalau dia digunakan dalam imbuhan akhiran I, dia jadi serta I. Jadi, untuk membezakan penggunaan kan dan I ni, saya akan bagi contoh ayat. Contoh kita ambil tadi, contoh kata kerja, naik. Kalau dimasukkan jadi naikkan, contoh ayat dia. Ali menaikkan bendera. Kalau naiki lah. Naiki contoh ayat dia. Ayah menaiki kereta. Okay, contoh yang kedua, contoh tertugas serta. Serta. Contoh ayat, contoh sertakan. Contoh, sila sertakan lampiran A bersama lampiran B. Sertakan, maksudnya dia bersama. Kalau sudah serta lagi, dia jadi bertemu dengan imbuhan akhiran I, jadi sertai. Maksudnya Ahmad sertai kempen amalan bergotong royong di balai raya. Contohnya dia Ahmad melibatkan diri dalam kempen itu. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang imbuhan apitan kata kerja. Ingat tak? Sebelum ni kita ada belajar tentang imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Imbuhan apitan ni dia macam kita apitkan kata dasar dengan imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Contoh imbuhan apitan iaitu men, kan ataupun men-i. Contohnya mekan ataupun me-i, memasukkan atau memasuki. Mekan atau me-i, membaikkan atau membaiki. Menkan atau men-i, menjalankan atau menjalani. Dan yang terakhir, mekan atau men-i, menghadiahkan atau menghadiahi. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan imbuhan apitan kata kerja yang lain. Imbuhan berkan dan beran. Contohnya kata dasar alas, beralaskan. Kalau an, kata dasar atap, beratapan. Kalau imbuhan ber, kan ada huruf R ni kan. Dia sama juga macam yang awal, imbuhan awalan. Kalau imbuhan yang ber ni jumpa dengan kata dasar yang huruf depannya dimulai dengan huruf R, maka kata dasar tu akan digugurkan satu R. Contohnya rantai. Dia akan jadi berantaikan atau berantaian. Okey. Seterusnya imbuhan memperkan atau memperi. Contohnya memperbesarkan atau mempersetujui. Okey, seterusnya imbuhan diperkan ataupun diperi. Contohnya diperbesarkan atau dipersetujui. Seterusnya imbuhan di-kan ataupun di-i. Contohnya dijumpakan ataupun dijumpai. Okey, seterusnya imbuhan ke-an. Contohnya contoh kata kerja yang dapat digabungkan dengan imbuhan apitan ke-an. Contoh kata dasar curi, kecurian. Okey. Kalau kata dasar jalan, tak boleh jumpa dengan ke-an, dia jadi kejalanan. Jadi tak sesuai. So ada kata dasar yang tertentu saja yang boleh bergabung dengan ke-an. Okey, hari ini kita akan belajar tentang imbuhan sisipan dalam kata kerja. Okey, imbuhan sisipan ini sebenarnya tak ada dalam bahasa Melayu yang boleh membentuk kata kerja. Imbuhan sisipan ini boleh terdiri daripada kata kerja, kata nama dan kata adjektif, dan perlu melalui proses pengimbuhan. Okey, kata imbuhan sisipan
Dalam kata kerja, terdapat 3. Yang pertama, imbuhan sisipan EL. Yang kedua, ER. Dan terakhir ialah EM. Okey, contoh bagi imbuhan sisipan kata kerja EL ialah geletak. Kata dasarnya ialah geletak. Bila dimasukkan dengan imbuhan sisipan menjadi menggeletak. Contoh lainnya, gelabah. Gelabah bila dimasukkan dengan imbuhan sisipan akan menjadi menggelabah. EL. Yang kedua ialah imbuhan sisipan ER. Imbuhan sisipan ER apabila dimasukkan dengan contoh serabut. Contohnya serabut yang dimasukkan dengan imbuhan ER dia menjadi berserabut. Contoh lainnya kereta. Bila dimasukkan imbuhan sisipan akan menjadi berkereta. Yang terakhir ialah imbuhan sisipan EM. Contohnya gemuruh. Gemuruh apabila dimasukkan imbuhan sisipan menjadi bergemuruh, menggemuruh dan bergemerlapan. Okey, yang seterusnya terdapat satu aplikasi yang dinamakan WordWallNet. Website ini kita dapat menggunakannya untuk mencipta soalan kepada murid-murid. Contohnya quiz, match up, group sort, find the match, game show quiz, word search, missing word, label diagram, math chess, anagram, open the box, unjumble, true or false, matching pairs, flip tiles, random wheel, random cards dan sebagainya. Ada banyak jenis tapak yang kita boleh gunakan untuk sediakan soalan yang macam-macam, yang sangat menarik untuk murid-murid jawab soalan. Antara contoh aktiviti yang telah kami bina, iaitu yang pertama, padankan. Okey, mula-mula kita akan tekan start. Selepas start, dia akan keluar puzzle. Dalam puzzle tu kita perlu mencari perkataan-perkataan imbuhan dan kemudian padankan dengan imbuhan yang betul. Contohnya pelajar menggunakan kata imbuhan menggunakan imbuhan L, menyalin menggunakan imbuhan me, memperluas menggunakan imbuhan memper, kecurian menggunakan imbuhan ke, I, kemudian dihadiahi menggunakan imbuhan DE. Seterusnya perkataan menggunakan imbuhan mengkan, dan yang terakhir dibaca menggunakan imbuhan D. Okey. Selepas sahaja murid-murid menjawab soalan tersebut, guru dan murid dapat mengetahui markah dan masa yang digunakan untuk menjawab soalan tersebut. Leaderboard, iaitu kita boleh semak siapa markah yang tertinggi. Kita juga boleh semak jawapan yang betul. Dan yang seterusnya. Seterusnya, aktiviti yang lain iaitu padankan juga, tapi dalam bentuk yang berbeza daripada yang awal tadi.
kita gunakan konsep kotak. Soalan dalam kotak. Mula-mula kita akan tekan start dulu. Soalan. Pelajar akan pilih soalan daripada 1 hingga 4. Setiap soalan mengandungi pilihan jawapan. Contohnya imbuhan sisipan. Jawapannya ialah L. Soalan yang kedua iaitu imbuhan awalan. Pilihan jawapan yang betul ialah ter. Seterusnya yang ketiga imbuhan akhiran. Pilihan jawapan yang betul ialah E. Seterusnya yang keempat imbuhan apitan dan pilihan jawapan yang betul ialah mekan. Anda dapat menyimak jawapan dengan menekan show answers. Seterusnya, contoh aktiviti yang lain iaitu meletakkan perkataan yang betul pada tempatnya. Contoh ayat ibu imbuhan sesuai dengan apa? Gulai ayam. Jawapan di sini ibu masak gulai ayam. Seterusnya anik perlu tafsir ayat tersebut untuk mengetahui maksud. Seterusnya kakak hanya hasut je yang sesuai untuk imbuhan menghasut adik sendiri ke bangun wayang. Seterusnya ayah mengecat dinding dengan warna biru. Imbuhan hanya boleh berlaku apabila berjumpa dengan kata dasar satu suku kata seperti cat, tin dan sebagainya. Okay, pelajar dapat menyimak jawapan dan melihat skor dan dapat menyimak markah yang tertinggi. Okay, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.